Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Yang Berbahagia Dr. Anidah binti Rohani selaku pensyarah MPU 3112 Hubungan Etnik serta rakan Seksyen 502 sekalian. Kumpulan kami akan membentangkan pembentangan infografik yang bertajuk Keberkesanan Sistem Pendidikan Vernacular di Malaysia. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Saya Nurul Najihah binti Razak selaku Ketua Kumpulan nombor kad matrik 1913978, Nur Hasrizah binti Ahmad 1916620, Nur Hidayah binti Andum 1915534, Nur Syasha Afikah binti Omar 1916322, Nur Aini binti Margimin 1916616 dan Nur Izzah Syuhada binti Ahmad 1911874. Baiklah, saya Nur Najihah akan memulakan pembentangan ini dengan bahagian pengenalan. Sekolah vernacular ialah sistem pendidikan yang berasaskan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Sistem pendidikan di Malaysia semasa zaman pemerintahan British iaitu sebelum kemerdekaan telah mengamalkan sistem pendidikan vernacular yang berpaksikan pada kaum masing-masing. Sistem pendidikan yang wujud semasa pemerintahan British mempunyai 4 sistem persekolahan iaitu Sekolah Vernacular Melayu, Sekolah Vernacular Cina, Sekolah Vernacular Tamil dan Sekolah Inggeris. Namun, selepas zaman kemerdekaan, sistem pendidikan ini telah ditukar kepada sistem yang telah dirangka oleh penyata razak. Maka lahirlah sistem sekolah kebangsaan iaitu SK dan SMK yang menggabungkan semua bangsa di Malaysia serta penubuhan sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC dan sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT. Seterusnya, kita beralih ke bahagian permasalahan kajian. Penggabungan sekolah kebangsaan, jenis kebangsaan dan agama adalah cara terbaik untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dan menggalakkan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang bangsa di negara ini. Fellow utama Institut Kajian Etnik kita, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Prof. Dr. Teo Kok Siong berkata, hal ini dikatakan demikian kerana sistem sekolah vernacular yang diamalkan sejak dahulu lagi menghalang pembentukan identiti nasional yang perlu didokong oleh anak bangsa. Mengulas mengenai perkara negeri Pulau Pinang yang ingin mengekalkan sekolah vernacular, Prof. Kok Siong berkata, sistem pendidikan sekarang dilihat mewujudkan pengasingan etnik di negara ini. Beliau menjangkakan sistem sekolah satu aliran yang akan menggabungkan program akademik, vernacular dan pengajian agama. Namun, mungkin ramai yang akan menentang cadangan itu. Hal ini dikatakan demikian kerana menurut beliau, mereka menentang kerana kurang kepercayaan antar kaum kerana berpendapat jika baik untuk kaum Melayu, mungkin buruk untuk kaum Cina dan India. Begitu juga sebaliknya. Sikap ini timbul kerana kita tidak bercampur dengan satu sama lain sejak di bangku sekolah. Orang Melayu ke sekolah kebangsaan atau agama, manakala Cina dan India ke sekolah jenis kebangsaan. Bila mereka masuk ke tingkatan 1 di sekolah kebangsaan, mereka tidak dapat bercampur dan itu sudah terlambat dan mereka kekal terasing. Tambahnya lagi, cadangan untuk melaksanakan sistem satu aliran sepatutnya disokong oleh seluruh masyarakat Malaysia. Mereka yang tidak bersetuju dengan sistem sekolah satu aliran sebagai anti perpaduan. Sudah tiba masanya, sistem pendidikan kita perlu diubah untuk memperkukuhkan perpaduan kaum. Maka, tajuk ini dipilih bagi menyelesaikan pernyataan masalah yang timbul iaitu masih relevan atau berkesan maupun tidak sistem pendidikan vernacular yang terdiri daripada sekolah Melayu, India dan Cina yang masih dikekalkan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Baik, itu sahaja daripada saya serahkan pembentangan ini kepada saudari Izzah. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nurul Najihah. Oleh itu, saya Nur Izzah Syuhada binti Ahmad 1911874 akan menerangkan tentang objektif kajian dan metodologi kajian kumpulan kami. Objektif kajian kami terbahagi kepada 3, iaitu untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap sekolah vernacular di Malaysia. Yang kedua ialah untuk mengukur tahap keberkesanan sistem pendidikan vernacular di Malaysia. Dan yang terakhir ialah untuk menganalisis faktor-faktor penerusan sekolah vernacular di Malaysia. Seterusnya, beralih kepada metodologi kajian. Reka bentuk kajian kami adalah kajian berbentuk kajian kuantitatif di mana kami akan menggunakan kaedah survey atau kaedah tinjauan melalui kaedah soal selidik yang diedarkan melalui atas talian dengan menggunakan platform Google Form kemudian diwar-warkan kepada pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan pendidikan vernacular di Malaysia. Melalui maklumat-maklumat yang telah diisi oleh responden dalam borang soal selidik atas talian iaitu melalui Google Form dan kaedah pemerhatian, data-data tersebut akan ditranskripsikan daripada teks kepada rajah yang berbentuk jadual atau graf. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Pada bahagian A, kami telah menyediakan demografi responden dari segi jantina, umur, kaum dan status responden. Dari segi jantina, majoriti responden perempuan dengan jumlah 70 orang daripada 115 orang responden bersamaan dengan 60.9%, manakala selebihnya adalah lelaki iaitu 45 orang bersamaan dengan 39.1%.
Seterusnya dari segi umur, majoriti responden berumur sekitar 21 hingga 30 tahun dengan jumlah 63 responden bersamaan dengan 54,8%, diikuti dengan umur 13 hingga 20 tahun seramai 35 orang, 10 orang daripada golongan 41 ke atas dan 7 orang iaitu 6,1% daripada 31 hingga 40 tahun. Dari segi kaum pula, majoriti ialah kaum Melayu iaitu 59,1%, diikuti dengan Cina iaitu 28,7%, seterusnya ialah India 10,4% dan 2 orang daripadanya adalah Bumi Putra Sabah Sarawak. Majoriti status responden merupakan pelajar sekolah vernakula iaitu 54,8% bersamaan dengan 64 orang, diikuti dengan alumni sekolah vernakula seramai 33 orang bersamaan dengan 28,7%, seterusnya ialah golongan ibu bapa 11,3%, Persatuan PBG dengan 1,7% dan guru-guru serta pekerja sekolah vernakula masing-masing 0,9% bersama dengan 1 orang responden. Seterusnya ialah bahagian B iaitu persepsi masyarakat terhadap sekolah vernakula. Soalan pernyataan pertama iaitu sekolah vernakula dapat melahirkan pelajar yang bertutur dalam pelbagai bahasa telah mendapat majoriti sangat setuju seramai 58,3% responden. Selebihnya ialah setuju dengan jumlah 28,7% responden. Hal ini membuktikan bahawa responden bersetuju bahawa sekolah vernakula melahirkan pelajar yang mampu bertutur dalam pelbagai bahasa. Kemudian pernyataan yang kedua, sekolah vernakula dapat menjadikan murid-murid mempunyai kemahiran bersosial yang lebih tinggi. Majoriti responden iaitu seramai 62 orang bersama dengan 53,9% sangat bersetuju dengan kenyataan ini, diikuti dengan 35 orang iaitu 30,4% yang setuju. Hal ini membuktikan murid-murid akan lebih mahir dalam bersosial apabila belajar di sekolah vernakula. Kenyataan ketiga iaitu SJKC lebih baik berbanding SK dan SJKT. Majoriti responden menandakan neutral iaitu seramai 46 orang bersamaan dengan 40%. Hal ini mungkin disebabkan mereka tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam membezakan jenis-jenis sekolah tersebut, namun diikuti juga dengan sangat setuju daripada 27.8 responden. Hal ini disokong oleh kajian sebelumnya daripada Hamid 2011 mengatakan sejak daripada tahun 90-an pencapaian pelajar SJKC adalah lebih baik berbanding sekolah kebangsaan. Seterusnya ialah pernyataan sekolah vernakula dapat melahirkan individu yang berkebolehan. Majoriti menjawab sangat setuju seramai 62 orang dengan peratusan 53,9%, diikuti dengan 27% yang menjawab setuju. Hal disokong oleh Zakaria daripada Malaysian Studies menyatakan ramai pelajar dapat menguasai dan mahir bertutur bahasa lain, mahir menggunakan sempoa kerana penekanan pembelajaran yang berbeza. Seterusnya, pernyataan kelima iaitu sekolah vernakula menjadi penghalang komunikasi berkesan antara kaum di Malaysia. Majoriti pelajar menandakan setuju iaitu seramai 28,7% bersamaan dengan 33 orang. Namun terdapat juga 10,4% sangat tidak setuju dan 24,3% menandakan neutral. Hal ini menjadi perdebatan melalui banyak media dan kajian sebelum. Dan kajian kali ini menunjukkan ramai yang bersetuju sekolah vernakula menjadi penghalang komunikasi berkesan antara kaum di Malaysia. Hal ini disokong oleh Siang 2020 di mana hasil kajian yang menyatakan penguasaan bahasa Melayu di SJK pada tahap yang lemah. Terima kasih Saudari Hidayah. Di atas pembentangan itu tadi, saya Nursiza binti Ahmad akan meneruskan pembentangan tentang tahap keberkesanan sistem pendidikan vernakula di Malaysia. Berdasarkan catapan di atas, seramai 46 orang responden bersamaan 40% sangat bersetuju bahawa sistem pembelajaran di sekolah vernakula lebih efektif. Hasil dapatan kajian ini dapat disokong oleh kajian Aina Zakaria yang bertajuk Impak Positif Sekolah Vernakula terhadap Perpaduan Kaum di Malaysia. Beliau mengatakan bahawa perbezaan budaya pembelajaran dapat dipelajari melalui sekolah vernakula. Hal ini demikian kerana budaya pembelajaran yang berbeza dapat mengajar pelajar dari kaum yang lain mempelajari cara-cara pembelajaran yang lebih mudah dan efektif. Misalnya, sekolah Cina mengamalkan budaya pembelajaran yang lebih tegas dapat menjadikan seseorang pelajar lebih berdedikasi di dalam pelajaran. Selain itu, pandangan tersebut dapat disokong dengan kenyataan Datuk Safidin Abdullah dalam satu keratan artikel MSTAR 2013. Beliau berkata, ramai ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah vernakula Cina kerana kehebatan dan kualiti mereka dalam mata pelajaran matematik dan sains. Dalam hal ini, terdapat faktor daya tolak dan tarik mengapa ibu bapa bukan Melayu tidak menghantar anak-anaknya ke sekolah kebangsaan. Sebab yang paling utama adalah mengenai kualiti dan efektif. Namun, seramai 27 orang responden iaitu bersamaan 23.5% menjawab tidak pasti bahawa sistem pembelajaran di sekolah vernakula lebih efektif. Tahap keberkesanan sistem pendidikan vernakula dapat dilihat berdasarkan hasil dapatan kajian iaitu seramai 51 orang responden bersamaan 44.3% sangat bersetuju bahawa profesionalisme guru-guru lebih berkualiti di sekolah vernakula. Hasil dapatan kajian ini disokong dengan kajian Doni Adam, Ravadi Priyasami dan lain-lain 2018 yang bertajuk Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar di Sekolah Vernakula Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan. Berdasarkan hasil dapatan tersebut, beliau mendapati bahawa program pembangunan profesional telah dilaksanakan melalui komuniti pembelajaran profesional di sekolah vernakula seperti yang telah dilaksanakan oleh beberapa guru besar. Melalui pendekatan tersebut, guru besar dapat melihat keberkesanan latihan yang diberikan kepada guru-guru.
Contohnya menghantar 2 atau 3 guru berpengalaman mengikuti program Professional Learning Community PLC. Justru jelaslah bahawa profesional guru-guru di sekolah vernakular sentiasa diasah berikutan perubahan yang pesat dalam dunia pendidikan pada masa ini yang berimplikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, untuk mengukur tahap keberkesanan sistem pendidikan vernakular, seramai 50 orang responden bersamaan 43.5% sangat bersetuju bahawa kegiatan aktiviti kurikulum di sekolah vernakular lebih aktif. Hasil dapatan kajian ini disokong dengan satu keratan artikel MSTAR Online 2013 yang bertajuk Beri Tumpuan Terhadap Kualiti Sekolah Kebangsaan terlebih dahulu. Datuk Saifuddin Abdullah berkata, dianggarkan pada tahun 2013, seramai 80,000 pelajar bukan Cina sedang belajar di sekolah-sekolah Cina. Beliau berkata, ramai ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah bukan kebangsaan seperti sekolah swasta, sekolah agama dan sekolah vernakular kerana mereka lebih percaya sekolah-sekolah ini lebih terbuka dan progresif daripada sekolah kebangsaan. Selain itu, keputusan di sekolah-sekolah tersebut adalah baik dan mereka lebih aktif dalam aktiviti kurikulum. Selain itu, tahap keberkesanan ini boleh diukur melalui fasiliti persekolahan yang disediakan di sekolah vernakular. Seramai 52 orang responden sangat bersetuju bahawa fasiliti di sekolah vernakular lebih canggih dan teratur. Berdasarkan temu bual pengkaji dengan beberapa orang responden, mereka sangat bersetuju bahawa sekolah vernakular iaitu SJKC mempunyai fasiliti lebih maju berbanding dengan sekolah kebangsaan. Contohnya, setiap kelas mempunyai pendingin hawa, wifi, komputer guru dan kehadiran di sekolah diambil menggunakan kad metrik. Namun begitu, terdapat beberapa responden yang menjawab tidak pasti iaitu seramai 28 orang bersamaan 24.3%. Hal ini mungkin kerana mereka merasakan fasiliti-fasiliti itu merupakan satu perkara biasa dan ia merupakan satu keperluan yang perlu disediakan oleh pihak sekolah. Akhir sekali, untuk mengukur tahap keberkesanan sistem pendidikan vernakular, ia perlu melihat hubungan antara persatuan ibu bapa dan guru iaitu PIBG. Seramai 43 orang responden bersamaan 37.4% sangat bersetuju bahawa hubungan antara ibu bapa dan guru di sekolah vernakular lebih harmoni. Ini selari dengan dapatan kajian Doni Adam, Ravadi Piasami dan lain-lain pada 2018 yang mengatakan bahawa hubungan antara ibu bapa dan guru perlu dijaga dengan baik. Contohnya, guru besar sentiasa memastikan ibu bapa mengetahui kehadiran anak muridnya di sekolah. Di samping itu, hubungan di antara ibu bapa dan guru juga dapat dilihat berdasarkan tajaan oleh PIBG sekolah kepada guru untuk menghadiri kursus jangka pendek. Hal ini selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan yang menggalakkan hubungan di antara ibu bapa dan guru di dalam sekolah. Namun, seramai 41 orang responden bersamaan 35.7% menjawab tidak pasti. Hal ini mungkin disebabkan mereka tidak mengambil indah tentang pertubuhan persatuan PIBG. Kurangnya minat atau kesedaran untuk mengambil tahu merupakan antara faktor mengapa ramai murid di sekolah vernakular menjawab tidak pasti. Sekian, terima kasih. Saya akan menyerahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Dipersilakan. Baiklah, saya Noraini binti Margimin akan meneruskan lagi pembentangan kami pada hari ini dengan membentangkan dapatan kajian yang seterusnya iaitu faktor-faktor pengekalan sekolah vernakular di Malaysia. Baiklah, dalam borang soal selidik, soalan pertama adalah sekolah vernakular masih dikekalkan bagi meningkatkan peluang kepada murid-murid dalam menguasai banyak bahasa. Pernyataan ini telah didominasi oleh 65.2% bersamaan 75 orang responden yang memilih untuk sangat setuju dan seramai 33 orang responden memilih untuk bersetuju dengan pernyataan tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat seramai 6.5% bersamaan 4 orang responden berasa tidak pasti terhadap pernyataan ini dan jumlah sebanyak 3 orang memilih untuk tidak bersetuju. Hal ini berkemungkinan kerana individu merasakan bahawa ada lagi tempat yang lain boleh mengajar bahasa asing selain daripada sekolah vernakular. Secara ringkas dapat disimpulkan bahawa pernyataan ini telah dipersetujui oleh majoriti responden kerana sekolah vernakular bukan sahaja memfokuskan bahasa kaum mereka tetapi juga menggunakan bahasa Melayu dalam proses pembelajaran. Oleh itu, pelajar dapat menguasai pelbagai bahasa dalam masa yang sama. Seterusnya ialah sekolah vernakular akan memupuk persefahaman antara kaum sendiri iaitu Melayu, Cina dan India. Seramai 71 orang responden bersamaan 61.7% memilih untuk sangat setuju dengan pernyataan tersebut dan pada masa yang sama, seramai 33 orang responden bersamaan 61.7% memilih untuk setuju dengan pernyataan ini. Walau bagaimanapun, terdapat 5 orang responden iaitu 4.3% berasa tidak pasti terhadap pernyataan ini dan seramai 6 orang responden iaitu sebanyak 3.5% dan 1.7% tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Hal ini demikian kerana responden merasakan bahawa persefahaman antara kaum adalah lebih penting berbanding persefahaman antara kaum mereka sahaja atau dapat disimpulkan bahawa pernyataan ini telah menerima persetujuan responden. Hal ini demikian kerana sekolah vernakular memudahkan pergaulan antara kaum sendiri dan menjadi komponen penting dalam meningkatkan persefahaman antara mereka. Pernyataan yang ketiga ialah legasi sekolah vernakular yang diperkenalkan oleh kuasa barat sukar untuk dimansuhkan. Untuk pernyataan ini, seramai 61 orang responden bersamaan 53% dan 20.9% bersamaan 24 orang responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. Pada masa yang sama, seramai 17.4% responden berasa tidak pasti dan seramai 7% dan 1.7% responden tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut.
Hal ini berkemungkinan kerana responden berasakan bahawa sistem vernakular masih boleh dimansuhkan walaupun ianya merupakan legasi kuasa barat. Kesimpulannya, kebanyakan responden bersetuju dengan pernyataan ini kerana sekolah vernakular merupakan hasil daripada kemasukan kuasa barat yang diperkenalkan di tanah Melayu. Oleh itu, masyarakat telah membiasakan diri mereka terhadap sistem tersebut, menyebabkan kesukaran untuk menghapuskan sekolah vernakular. Dan akhir sekali ialah pendapat atau cadangan responden sama ada sekolah vernakular di Malaysia patut diteruskan ataupun tidak. Baiklah, seramai 65.2% bersamaan 75 orang responden telah bersetuju untuk meneruskan sekolah vernakular, manakala seramai 25 orang responden bersamaan 21.7% berasa tidak pasti. Dan sebanyak 13% responden bersamaan 15 orang berasa tidak setuju untuk meneruskan sekolah vernakular di Malaysia. Hal ini berkemungkinan disebabkan oleh imej Malaysia iaitu yang dikenali sebagai negara berbilang kaum dan bersatu padu yang tidak patut mempunyai pemecahan mengikut kaum di negara. Secara ringkas, dapat disimpulkan bahawa responden bersetuju untuk meneruskan sekolah vernakular di Malaysia kerana sekolah vernakular telah menjadi satu norma dalam kehidupan masyarakat dan pemansuhan terhadap sistem ini akan memberi impak yang besar kepada masyarakat yang berbilang kaum. Baiklah, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih kepada saudari Aini. Baiklah, saya akan meneruskan lagi dengan sumbangan hasil kajian serta kesimpulan. Baiklah, kita melihat terlebih dahulu mengenai sumbangan kajian. Yang pertama adalah untuk memberi penerangan kepada masyarakat mengenai konsep sistem pendidikan sekolah vernakular di Malaysia. Kedua, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peranan atau sumbangan sekolah vernakular dalam sistem pendidikan di Malaysia daripada pelbagai sudut dan pandangan maupun hasil kajian pengkaji-pengkaji yang terdahulu. Yang ketiga, untuk memberi pendedahan kepada masyarakat untuk menilai keperluan sekolah vernakular dalam sistem pendidikan di Malaysia berdasarkan hasil kajian ini. Dan terakhir sekali adalah untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat apakah faktor-faktor penerusan sistem pendidikan vernakular di Malaysia. Kesimpulannya, proses penyatuan dalam sistem pendidikan di Malaysia telah bermula semenjak zaman sebelum merdeka lagi. Namun, agak sukar untuk direalisasikan. Penyatuan dalam bidang ini akan tercapai sekiranya setiap komuniti etnik memahami sejarah asal di tanah Melayu dan perkembangan pendidikan di negara ini. Oleh hal yang demikian, setiap pelusuk masyarakat perlulah menjadi warga negara yang prihatin dalam menangani isu ini. Sebarang perbincangan perlulah diadakan bagi mengelakkan salah faham yang boleh membawa kepada isu perpaduan yang lebih besar. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.